Raja Formula mengamuk. Dedah rekod kenaikan harga makanan dari 2011 ke 2024. Sebenarnya prestasi mengawal inflasi, terutamanya kenaikan harga barang makanan dan minuman, adalah terbaik sejak kerajaan Madani mengambil alih. Berkenaan inflasi, Tan Sri Yang di-Pertua, hakikatnya sesiapa pun yang jadi kerajaan, kita akan menggunakan data yang sama, iaitu daripada DOSM. Sebab itu, pada pandangan saya, sementara kita boleh berbeza pendapat mengenai bagaimana sesuatu perkara itu dilaksanakan pendekatannya, saya minta ahli dewan satu perkara saja. Janganlah sehingga kita menidakkan data rasmi inflasi seolah-olah data itu tidak melambangkan keadaan sebenar rakyat. Kerana bila saya tengok perbahasan-perbahasan, banyaknya yang menjurus ke arah itu. Data inflasi setiap bulan ini memberi dua gambaran penting. Pertama, ia memberi trend peningkatan harga keseluruhan kerana angka inflasi adalah angka komposit yang menggabungkan kenaikan harga mengikut kategori seperti makanan mentah, makanan siap dibeli, makanan di restoran, elektrik, api, pengangkutan dan sebagainya. Data 2%, 1.9% itu adalah data komposit yang telah pun dikira mengikut wajaran. Dan ini adalah standard antara bangsa, bukan hanya digunakan di Malaysia. Dan kedua, data inflasi menunjukkan berapa tinggi kenaikan itu berlaku kerana jika kita amati laporan inflasi setiap bulan, ada saling kait di antara angka inflasi keseluruhan dengan kenaikan mengikut kategori tertentu. Jadi saya nak bagi contoh, dan ini penting untuk rakyat di luar dengar. Bagi bulan September 2024, kadar inflasi adalah 1.8% dan kadar kenaikan harga makanan dan minuman. Kerana yang ini yang selalu dilontarkan. Angka inflasi itu banyak itu 2%, tapi kita di bawah ini terbeban dengan harga makanan dan minuman yang tinggi. Jadi saya tengok satu persatu. Kalau untuk September 2024, kadar inflasi keseluruhan 1.8%. Kadar kenaikan harga makanan dan minuman, dan ini wajaran paling besar 29.8%, kadarnya hanyalah 1.6%. Lebih rendah daripada kadar inflasi sebenarnya. Kenaikan harga makanan dan minuman pada 1.6% bagi September 2024 ini boleh diberikan perspektif berbanding rekod-rekod kenaikan harga makanan dan minuman sejak 2011. Saya semak tiap-tiap bulan kenaikan harga barang dan minuman yang jadi komponen inflasi itu sejak tahun 2011 mengikut data DOSM. Di antara tahun 2011 hingga 2018, Tan Sri Yang di-Pertua, kadar kenaikan harga makanan dan minuman adalah dalam lingkungan 2% hingga 5.7%. Hanya beberapa bulan saja dalam tahun 2011 ke tahun 2018 itu yang kadar kenaikan harga makanan itu dalam lingkungan 2 kepada 3%. Majoritinya adalah 3 hingga 5%, iaitu lebih 2 kali ganda daripada kenaikan yang kita ada sekarang ni, September 2024 ya. Kemudian selepas Mei 2018 kerajaan bertukar. Inflasi makanan dan minuman adalah paling rendah daripada 2011 hingga ke 2024. Inflasi makanan dan minuman paling rendah adalah dalam bulan Julai 2018, iaitu 0.7%. Kemudian dia kekal rendah hingga ke Mei 2019, tapi dia dah mula naik kepada 1.2%, iaitu kesan daripada penghapusan GST pada ketika itu. Selepas itu, kenaikan harga makanan dan minuman naik semula daripada Jun 2019 itu. Dia mula naik dan melebihi 2% pada itu dan hanya turun sekejap semasa COVID kerana permintaan kurang. Itu pun semasa COVID, kenaikan harga makanan dan minuman ini tak banyak beza daripada yang ada sekarang, iaitu 1.3% hingga 1.9% julat dia. Jadi dalam keadaan ekonomi merudum masa itu, tak ada permintaan, berbanding dengan keadaan sekarang, kadar inflasi kenaikan harga barang makanan dan minuman boleh dibandingkan dengan zaman COVID yang ada sekarang ini. Bermula Oktober 2021, kenaikan harga barang makanan dan minuman mula naik mendadak dari 1.9% dalam Oktober 2021 kepada 7.2% dalam bulan Ogos 2022.
kenaikan harga makanan dan minuman hanya mula turun secara signifikan mulai Mac 2023. Mac 2023 6.9% kepada 4.1% bagi Ogos 2023, kemudian 2% bagi Januari 2024 dan sekarang ini kekal 1.6% bagi September 2024. Maknanya jika kita teliti semua data ini daripada 2011 ke 2024, sebenarnya prestasi mengawal inflasi, terutamanya kenaikan harga barang makanan dan minuman adalah terbaik sejak kerajaan Madani mengambil alih. Dari tahun 2011, hanya ada satu tempoh masa saja, iaitu Julai 2018 hingga Mei 2019 akibat penghapusan GST yang mana kenaikan harga makanan dan minuman adalah lebih rendah daripada apa yang ada sekarang. Saya huraikan semua ini supaya jangan mudah menuduh kerajaan memutarbelit angka ekonomi. Semua ini ada di segala laporan. Sedangkan jika dalam perbahasan, saya tengok dalam perbahasan ada yang dengan sewenang-wenangnya mengatakan harga barang makanan naik sampai 30%, sampai 20%. Sedangkan data rasmi yang dikumpul itu keadaannya sangat berbeza dan dosem inilah yang turut akan membekalkan data rasmi sekiranya pembangkang akan menjadi kerajaan ataupun semasa pembangkang jadi kerajaan dahulu, data yang sama itu jugalah yang digunakan.